Assalamualaikum, saya ucapkan kepada Profesor Dato' Dr. Halim bin Tamuri. Kami daripada kumpulan 106 hingga 110 akan membentangkan kajian kami dengan tajuk Pendidikan Islam, iaitu meningkatkan komponen subjek akhlak dalam pendidikan masa kini. Nama saya Tuan Nur Akilah Nadirah binti Tuan Zulkifli dan nama ahli kumpulan saya ialah Sinviyi Iwana Nasuha binti Shifli dan Nurul Ain binti Ji. Pengenalan. Pembentukan akhlak menjadi salah satu matlamat utama pengutusan Rasulullah SAW kepada manusia di muka bumi ini. Secara umumnya, akhlak berasal daripada perkataan Arab yang diambil daripada perkataan khulud, iaitu membawa maksud perangai atau tingkah laku, kepercayaan, tabiat, pegangan atau agama. Asmawati Syuhi juga menjelaskan bahawa akhlak juga dapat didefinisikan sebagai perangai, tabiat, arwah dan juga agama yang memperamikan gambaran atau rupa batin seseorang. Selain itu, pendidikan Islam juga dapat membantu masyarakat untuk menyedari dan mengetahui kedudukan sebenar nilai-nilai dalam Islam. Oleh itu, masyarakat perlulah berusaha gigih untuk mencari ilmu dalam pembelajaran dan pendidikan supaya masyarakat terdidik dan terlatih untuk menjadi manusia yang lebih berkualiti. Peranan akhlak juga dapat meningkatkan semangat kecenderungan, terutama dalam aspek individu seperti memiliki akhlak yang mulia serta menghindari daripada tindakan yang tidak bermoral. Sesebuah masyarakat sihat adalah berasaskan struktur lapisan sosial terdiri daripada insan berakhlak mulia dan bersasiah mahmuda. Oleh itu, pendidikan akhlak menjadi faktor kemajuan dan ketenteraman sama ada dalam kekeluargaan, komuniti atau negara. Namun begitu, sesetengah masyarakat tidak mementingkan akhlak, seolah-olah sibuk mengejar habuan duniawi yang memberi keselesaan hidup kepada mereka. Masyarakat perlu sedar bahawa kegiatan haram dan kes jenayah masih berleluasa dan bertambah saban tahun. Hal ini jelas diperlihat terutamanya dalam kalangan pelajar. Seterusnya, tujuan kajian. Kajian ini dijalankan adalah untuk meningkatkan lagi kesedaran masyarakat tentang kepentingan komponen subjek akhlak ini dalam pendidikan masa kini. Hal ini kerana komponen subjek akhlak ini sangat penting dalam membentuk jati diri seseorang kerana sekiranya akhlak kurang diterapkan di dalam diri pelajar, ianya akan mendorong lahirnya generasi yang kurang beradab. Oleh itu, institusi pendidikan sangat memainkan peranan penting dalam menerapkan komponen subjek akhlak ini dalam pendidikan masa kini. Di samping itu, kajian ini juga bertujuan untuk mendedahkan lagi maksud akhlak yang sebenar kepada masyarakat agar mereka mempunyai kefahaman yang lebih jelas dan menyeluruh terhadap komponen subjek akhlak ini. Kerana tidak dapat dinafikan, masih ramai lagi masyarakat yang kurang jelas terhadap maksud akhlak yang sebenar, khususnya kepada masyarakat yang bukan Islam, kerana komponen subjek akhlak ini biasanya sering dikaitkan dengan agama Islam. Seterusnya adalah objektif kajian. Objektif kajian yang pertama adalah untuk mengenal pasti tahap kefahaman masyarakat terhadap komponen subjek akhlak dalam pendidikan masa kini. Objektif yang kedua adalah untuk mengkaji kepentingan komponen subjek akhlak dalam pendidikan masa kini. Dan objektif yang ketiga adalah untuk mengenal pasti keberkesanan komponen subjek akhlak dalam pendidikan masa kini. Bagi persoalan kajian, persoalan yang pertama ialah adakah tahap kefahaman masyarakat terhadap komponen subjek akhlak dalam pendidikan masa kini pada tahap yang memuaskan? Persoalan yang kedua ialah adakah pendidikan akhlak penting kepada masyarakat pada masa kini? Persoalan yang ketiga pula ialah adakah pendidikan akhlak ini memberi kesan yang positif kepada masyarakat? Bagi metodologi kajian pula, kaedah tinjauan digunakan iaitu menggunakan borang soal selidik untuk mengumpul data responden. Soal selidik ini dibahagi kepada 4 bahagian iaitu bahagian A berkaitan dengan demografi seperti jantina, umur, tahap pendidikan dan bangsa. Bahagian B berkaitan dengan tahap kefahaman masyarakat terhadap komponen subjek akhlak yang mengandungi 7 item.
Bahagian C adalah tentang kepentingan komponen subjek akhlak dalam pendidikan masa kini yang juga mengandungi 7 item. Dan yang terakhir adalah bahagian D tentang keberkesanan komponen subjek akhlak dalam pendidikan masa kini, iaitu terdapat 8 item. Kesemua soalan adalah berbentuk tertutup dan diukur menggunakan skala Likert 5 mata. Dalam kajian ini, responden yang dipilih adalah dalam kalangan pelajar kerana pelajar adalah yang dirasakan yang paling sesuai dijadikan sebagai sampel kajian, memandangkan kajian adalah berkaitan dengan pendidikan. Oleh itu, soal selidik telah diedarkan secara rawa kepada seramai 30 orang pelajar secara atas talian menggunakan platform Google Form. Objektif pertama ialah tahap kefahaman masyarakat terhadap komponen subjek akhlak dalam pendidikan masa kini. Majoriti daripada responden memberi jawapan positif, iaitu setuju dan sangat setuju kepada ke-77 item. Berdasarkan jadual, semua responden adalah bersetuju dan sangat bersetuju dengan item 1. Saya faham apa yang dimaksudkan dengan akhlak. Dan item 6. Menjaga tutur kata adalah salah satu akhlak mulia. Item 6 mendapat peratusan paling tinggi bagi respons sangat setuju, iaitu 86.7%. Diikuti dengan item 3. Komponen subjek akhlak ini sering dikaitkan dengan agama Islam. Dan item 4, saya mengetahui maksud akhlak sebenar daripada guru atau pensyarah saya, yang sama peratusan setinggi 70%. Walaupun mendapat peratusan agak tinggi bagi respons sangat bersetuju, item 3 juga memperoleh peratusan paling tinggi bagi respons tidak bersetuju. Hal ini menunjukkan terdapat jurang kefahaman antara responden tentang komponen subjek akhlak. Seterusnya, bagi objektif yang kedua iaitu berkaitan dengan kepentingan komponen subjek akhlak dalam pendidikan masa kini, berdasarkan penelitian, didapati responden agak bersetuju dan sangat bersetuju terhadap hampir kesemua item, kecuali bagi item 3 dan 5. Hasil menunjukkan terdapat seorang responden bersamaan dengan 3.3% tidak bersetuju dan 3 orang 10.0% tidak pasti terhadap item 3, iaitu individu yang berjaya terhasil daripada penguasaan subjek akhlak. Manakala selebihnya menyatakan setuju dan sangat bersetuju terhadap item 3, iaitu masing-masing seramai 5 orang 16.7% dan 21 orang 70.0%. Bagi item 5, iaitu disenangi oleh orang sekeliling, adalah kepentingan subjek akhlak. Didapati seramai 3 orang iaitu 10.0% tidak pasti terhadap item tersebut, namun terdapat seramai 7 orang 23.3% setuju dan 20 orang 66.7% sangat setuju terhadap item tersebut. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa item 4 iaitu penerapan pendidikan akhlak sejak kecil dapat melahirkan individu yang berakhlak mulia adalah paling ramai yang merasakan sangat setuju, iaitu seramai 28 orang iaitu 93.3%, selebihnya 2 orang iaitu 6.7% hanya menyatakan setuju. Oleh itu, kita dapat buktikan bahawa komponen subjek akhlak ini sangat penting untuk diterapkan di dalam pendidikan masa kini, kerana hasil kajian menunjukkan bahawa hampir semua responden sangat bersetuju bahawa penerapan pendidikan akhlak sejak kecil ini dapat melahirkan individu yang berakhlak mulia. Jadual 3 menunjukkan hasil yang diperoleh daripada 30 orang responden tentang keberkesanan komponen subjek akhlak dalam pendidikan masa kini. Berdasarkan hasil tersebut, didapati responden menyatakan tidak pasti, setuju dan sangat setuju terhadap semua item yang dinyatakan kecuali item 3, 5, 7 dan 8. Hasil menunjukkan terdapat 3 orang responden iaitu sebanyak 10% daripada jumlah responden yang menyatakan setuju dan seramai 27 orang bersamaan dengan 90% yang menyatakan sangat setuju dengan item 3 iaitu saya lebih menghormati orang yang lebih tua.
Bagi item 5 iaitu saya menyayangi diri sendiri, terdapat 4 orang bersamaan 13.3% menyatakan setuju, manakala seramai 24 orang bersamaan 86.7% menyatakan sangat setuju terhadap item tersebut. Terdapat 2 orang iaitu 6.7% menyatakan tidak pasti terhadap item 7 iaitu saya lebih menepati janji, namun terdapat 7 orang bersamaan 23.3% menyatakan setuju dan 21 orang iaitu 70% menyatakan sangat setuju dengan pernyataan bagi item 7. Bagi item 8 iaitu saya lebih fokus ketika guru mengajar kerana menghormati guru, terdapat 1 orang responden iaitu 3.3% menyatakan tidak setuju dan 3 orang iaitu 10% menyatakan tidak pasti, manakala selebihnya menyatakan mereka setuju dan sangat setuju dengan item 8. Oleh itu, jelaslah bahawa subjek akhlak dalam pendidikan masa kini memberi kesan yang positif kepada masyarakat sekarang kerana hasil kajian telah membuktikan bahawa majoriti responden sangat setuju dengan keberkesanan komponen subjek akhlak dalam pendidikan masa kini. Berikutnya ialah cadangan kajian. Umum mengetahui bahawa pendidikan insan adalah bermula dari rumah. Dengan adanya pendidikan awal daripada ibu bapa, anak-anak akan memiliki kekuatan iman serta kekal dengan pegangan sendiri walaupun ditepani anasir-anasir luar. Selain itu, pihak sekolah boleh mengadakan struktur pengskoran yang menilai pelajar dari sudut penghayatan akhlak. Guru-guru sekolah juga boleh menjadi teladan kepada para pelajar dengan menunjukkan nilai-nilai akhlak. Kesimpulan, subjek akhlak dalam pendidikan Islam di sekolah sangat penting dalam membentuk kepribadian pelajar yang cemerlang. Kepekaan kepada ilmu akhirat ini dapat melahirkan individu yang patuh akan undang-undang yang mendorong kepada kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil kajian, kita dapat lihat dengan jelas bahawa pendidikan akhlak ini memberikan kesan yang positif kepada masyarakat. Pendidikan subjek akhlak ini haruslah diperluaskan kepada peringkat yang lebih tinggi supaya masyarakat mengetahui tentangnya dengan lebih baik dan jelas.